Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 15 Oktober 2004 iaitu 1 Ramadan, 4 beranak rakyat Malaysia ditemui mati dalam kebakaran di pangsapuri mereka di Kahirah, Mesir, dipercayai dibunuh sebelum kediaman mereka dibakar oleh seorang warga Indonesia yang merupakan rakan karib keluarga malang tersebut. Mangsa ialah Muhammad Zaki Ayub, 27 tahun, pelajar tahun akhir Universiti Al-Azhar. Isterinya Nurul Hayati Bohari, 27 tahun dan 2 anak mereka, Siti Mariam Hafizah, 3 tahun serta Muhammad Muaz Hafiz, 11 bulan. Nurul Hayati, Siti Mariam dan Muhammad Muaz ditemui rentung di bilik tidur, tetapi mayat Muhammad Zaki yang ditemui di ruang tamu tidak terbakar. Muhammad Zaki juga difahamkan seorang peniaga dan mempunyai 2 restoran dan sebuah kafe cyber di sana. Kejadian kebakaran dapat dikesan pada jam 10 pagi hari Jumaat ketika penghuni blok bangunan tersebut iaitu nombor 51 kawasan perumahan Swiss Re, North City menyedari ada kepulan asap yang tebal keluar dari rumah mangsa. Semua yang melihat kejadian itu terkejut dan mendapati api sedang marak menyala daripada rumah mangsa. Kebakaran berlaku dalam masa yang begitu pantas dan mereka tidak mampu memadamkannya dan tiada seorang pun tahu kewujudan mangsa dalam rumah tersebut pada waktu itu. Penduduk kawasan perumahan tersebut segera melaporkan kejadian ini kepada pihak polis dan bomba dan tidak lama kemudian 3 buah kereta bomba sampai di tempat kejadian lalu mereka mengambil tindakan pantas memadamkan kebakaran di samping menutup mematikan elektrik dan saliran gas di blok bangunan tersebut. Pihak bomba dengan pantas berjaya mengawal api dengan bantuan penduduk setempat dan mereka terkejut apabila mendapati terdapat 4 jasad keluarga mangsa yang 3 darinya hangus terbakar dalam bilik tidur rumah tersebut. Di samping wujudnya kesan-kesan darah di dalam rumah mangsa yang menggambarkan terdapatnya unsur-unsur pembunuhan telah berlaku dalam kejadian kebakaran tersebut. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak polis yang kemudian tiba di tempat kejadian. Ketua Polis Bahagian Penyiasat dan pihak yang bertanggungjawab sampai ke tempat kejadian telah membongkar kes pembunuhan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang boleh membantu siasatan mereka. Mereka juga mendapati tiadanya sebarang kesan ceroboh di pintu rumah dan tingkap rumah sewa mangsa. Ini meyakinkan lagi bahawa pembunuh adalah seorang yang dikenali oleh mangsa dan dia adalah tetamu kepada mangsa. Kejadian ini sampai ke pengetahuan Ketua Polis Nabil Azbi, Pembantu Menteri Dalam Negeri Bahagian Keamanan Kahirah, lalu mengarahkan agar pembentukan satu pasukan penyiasat yang diketuai oleh Ketua Pejabat Am Siasatan untuk menyelesaikan kes ini dan menangkap pembunuh. Mereka telah menyoal siasat kawan-kawan mangsa daripada mahasiswa-mahasiswi Malaysia dan sesiapa sahaja yang selalu datang ke rumah mangsa. Pihak berwajib mendapat maklumat hasil soal siasat tersebut bahawa mangsa datang ke Mesir bersama isterinya lebih kurang 5 tahun yang lalu untuk belajar di Universiti Al-Azhar dan mereka berdua menyewa sebuah rumah dan tinggal di situ dan Allah mengurniakan 2 orang cahaya mata sepanjang tempoh tersebut. Untuk mendapatkan pendapatan tambahan, mangsa telah menyewa sebuah rumah untuk dijadikan restoran makanan Malaysia dan cyber cafe serta pada masa yang sama telah membeli sebuah motosikal. Pegawai penyiasat daripada Pejabat Am Penyiasatan Kahirah telah berjaya membongkar kes pembunuhan sekeluarga rakyat Malaysia dalam masa 12 jam selepas kejadian. Pihak siasatan polis telah mengenal pasti tertuduh yang membunuh keluarga tersebut yang merupakan rakan kepada mangsa. Hasil siasatan mendapati mangsa yang dibunuh telah melakukan urusan perniagaan pertukaran mata wang asing tanpa permit dengan rakannya Darman Agustari berusia 33 tahun, warga negara Indonesia iaitu pemilik restoran makanan Asia di kawasan perumahan yang sama yang telah bersembunyi selepas kejadian. Pihak penyiasat polis melakukan usaha pencarian untuk menjejaki rakan mangsa yang berwarga negara Indonesia ini dan berjaya menangkap dalam salah sebuah hospital swasta di Mohandesin, Giza yang sedang mendapatkan rawatan hasil kecederaan ringan pada tangan kirinya. Pada permulaannya, semasa sesi soal jawab dijalankan, tertuduh berusaha untuk menafikan dan mendakwa bahawa dia tiada ada kaitan dengan kejadian tersebut. Namun dia tidak mampu menjawab soalan yang diajukan berkaitan dengan kecederaan yang dialaminya. Setelah ditekan dan diajukan soalan yang bertubi-tubi, akhirnya dia mengaku bersalah melakukan jenayah tersebut sambil menangis dan menjerit-jerit. Tertuduh berulang kali mengatakan,
Ya, akulah yang membunuh kawan aku, rakyat Malaysia dan ahli keluarganya, dan aku juga telah membakar mangsa di rumah mereka. Tertuduh melakukan jenayah tersebut selepas berlaku perselisihan di antara keduanya dalam perkara yang berkaitan dengan perniagaan pertukaran wang asing. Sambil mengingati detik-detik pembunuhan tersebut, tertuduh menyatakan bahawa dia telah pergi ke rumah rakannya iaitu mangsa pada jam 9 pagi untuk mendapat persetujuan urusan tukaran mata wang asing sebanyak $16,000 mewakili seorang kawannya yang lain. Dan ketika perbincangan itulah berlaku perselisihan faham di antara kedua-duanya dan ia bertukar menjadi pergelutan yang menyebabkan mangsa mengambil pisau dari dapur dan menyebabkan kecederaan di tangan tertuduh. Lantas tertuduh melawan kembali dan mengambil pisau dari tangan mangsa lalu menikamnya beberapa kali. Tiba-tiba isteri mangsa menyedari kejadian tersebut lantas menjerit meminta tolong sejurus selepas keluar daripada bilik tidur. Kemudian tertuduh telah membunuh isteri mangsa sewaktu beliau cuba untuk meminta tolong kepada jiran yang lain. Tertuduh meletakkan dua mangsa yang dibunuhnya tadi dalam bilik tidur bersebelahan dengan kedua-dua anak mereka yang menangis ketakutan. Kemudian tertuduh menggeledah rumah mangsa dan menjumpai sejumlah wang sebanyak £44,000 Mesir. Tertuduh melarikan wang tersebut dan dua telefon bimbit, seterusnya menyalakan api untuk membakar 4 ahli keluarga tersebut untuk menghilangkan kesan-kesan pembunuhan. Lantas menutup pintu dan melarikan diri dalam keadaan tenang dengan harapan tiada seorang pun menyedari tindakannya, seolah-olah kematian mangsa disebabkan oleh kebakaran ketika mereka sekeluarga sedang tidur. Namun segala-galanya terbongkar selepas beberapa jam sahaja. Kejadian tersebut telah menghantui tertuduh sehingga dia tidak dapat tidur dengan lena. Tertuduh menyambung dengan mengatakan, "Sekarang saya sangat sedih kerana membunuh keluarga mangsa yang tidak berdosa." Tertuduh juga mengatakan bahawa dia bertanggungjawab sepenuhnya dan sanggup menerima sebarang tindakan atas perbuatan jenayahnya dan akan menunjukkan tempat terletaknya pisau serta kedudukan barang-barang yang diambilnya. Tertuduh kemudian ditahan oleh pihak berkuasa untuk siasatan lanjut dan untuk diadili di atas kesalahannya. Menurut Encik Amri Abdullah, pegawai Jabatan Penuntut di Mesir ketika itu, penjenayah tersebut dilaksanakan hukuman mati ke atasnya oleh kerajaan Mesir. Satu kejadian yang menyayat hati berlaku dari ketamakan manusia dan yang menjadi mangsa adalah insan yang tidak berdosa dan anak-anak mereka yang masih kecil ketika itu. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama dengan orang yang beriman. Sekian.